binaan piramid. Okey. Suka saya tunjukkan dalam ayat surah Al-Qasas ayat yang ke 38. Menjadi tanda tanya bagaimana piramid ini dibina. Sehingga ada mitos yang mengatakan bahawa daging yang berada dalam piramid lebih segar daripada daging yang berada dalam peti sejuk. Entah ya entah tidak. Bila mana saya menulis buku yang kedua, saya jumpa memang orang dulu-dulu dia menyimpan makanan dalam bentuk yang macam piramid yang dipanggil yakal. Bentuknya macam piramid juga. Suhu di dalam tu boleh mencecah 10 darjah Celsius. Dalam buku kedua saya ada tulis perkara tu lah. Macam piramid, mungkin orang kata, mungkin itulah yang dimaksudkan tadi, daging tu lebih segar daripada daging yang, tapi piramid itu mungkin bukan piramid Giza yang kita tengok hari ni lah. Menjadi tanda tanya bagaimana dibuat, sehingga ada yang mengatakan binaan itu dibina oleh makhluk asing, ada yang mengatakan jin yang buat dan segala-galanya lah kan. Timbul orang dulu besar-besar boleh angkat batu dan segala-galanya timbul. Pada tahun 2005 bila nanoteknologi bila dia orang ambil batu blok tu yang dia orang pecah kepada skala serbuk dan lihat di bawah mikroskop elektron, dan dia orang dapati dia bukanlah batu solid, bukan batu sebenar yang dipahat, tetapi dia adalah tanah lumpur, tanah liat. Dan paper ni dia orang keluar dalam American Times tahun 1 Disember 2006, menyatakan binaan piramid itu dari tanah liat, tanah lumpur. Perkara itu telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Cuma sekejap, saya tertekan ni pula, nasib baik saya tertekan tu. Kalau tertekan keluar saya. Baik. Tak, sekejap, tak kena pada perkataan tu. Macam nak buat kena perkataan tu? Dia tersorok di bawah tulisan tu. Okey, kejap. Dah dapat tekan dah. Yang mana dalam ayat ini, Fir'aun berkata kepada Haman, "Hai Haman, bakarkanlah untukku tanah liat, serta dirikanlah sebuah binaan atau bangunan untuk aku naik, bangunan yang tinggi untuk aku naik melihat Tuhan Musa." Ada pendapat menyatakan bahawa ayat ini bukan menunjukkan kepada binaan piramid. Sebab piramid itu telah dibangunkan 1000 tahun lebih awal daripada zaman Nabi Musa AS. Iaitu mereka gambarkan seperti zaman ni lah, zaman Nabi Nabi Idris AS. Namun rujukan itu kebanyakan mereka ambil daripada Mesir kuno dan juga daripada Israeliat. Sebab dalam kitab Al-Quran tak dinyatakan. Dia kata binaan saja. Bagi saya, ia tak ada masalah. Sama ada binaan yang dimaksudkan itu piramid ataupun tidak, tetapi ayat ini menerangkan bagaimana suatu binaan itu dibuat dengan membakar tanah liat untuk dijadikan batu bata dan akhirnya dibangunkan bangunan. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah teknologi 1000 tahun dahulu sama dengan yang sekarang? Dengan yang maksudnya 1000 tahun sebelum Nabi Musa tu sama dengan zaman Nabi Musa? Kerana dah 1000 tahun. Saya mengatakan kalau teknologi bata tu sampai hari ini pun masih lagi orang guna tanah liat untuk buat bata. Betul tak Daniel? Masih lagi orang guna. Maksudnya dia tak ada orang kata tak ada istilah lapuk. Tak ada istilah expired dalam bangunkan bata menggunakan tanah liat ni. Sampai hari ni orang masih lagi menggunakan bata. So mereka setujulah keadaan itu. Cuma binaan yang dimasukkan itu piramid atau tidak, itu bukan pilih nombor satunya. Yang nombor satu ni cara pembinaan itu dibuat menggunakan tanah liat. Okey. Menarik dekat sini, ada satu penemuan yang saya baru jumpa lah. Pada dinding piramid itu, ada tulisan yang dinamakan sebagai hieroglif. Daniel pernah dengar ke Daniel, hieroglif tu? Menurut dalam belajar sejarah time sekolah. Dan hieroglif tu. Yang menariknya, hieroglif ni pada kurun ke-17 baru kita berjaya terjemahkan balik lah, kalau menurut apa yang saya baca lah. Sebelum itu, selepas zaman Fir'aun tu, tidak ada siapa pun yang faham makna tulisan hieroglif tu. Sampailah kepada zaman Rasulullah sendiri pun, masa tu tak ada orang yang faham apa makna tulisan hieroglif tu. Tak ada sejarah pun, tak ada riwayat Rasulullah pernah pergi Mesir pun. Maknanya tak adalah orang membincangkan tentang hieroglif tu pada waktu itu. Pada kurun ke-17 kalau tak salah saya, barulah orang mula terjemahkan tulisan hieroglif tu. Sebab ada satu pengikut, dia claim bahawa Haman tidak hidup pada sezaman dengan Fir'aun dan Nabi Musa. Dan Haman tidak hidup di Mesir. Bermakna ada dua kesalahan kat situ lah. Kesalahan yang pertama, Haman ni bukan pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun, dan Haman ini bukan di Mesir.
Maksudnya Haman ni duduk di bawah Raja Parsi je. Dia beritahu yang lain lah. Maksudnya raja yang lain. Raja yang lain, tempat yang lain, waktu yang lain. Dengan itu mereka buat tuduhan kepada Al-Quran bahawa Al-Quran tersalah fakta. Nampak tak? Kalau dia orang buat tuduhan pada orang-orang kita, senang je kita tolak. Kita memang tolak mentah-mentah lah. Tapi bagi mereka, kita mesti tolak dengan ilmu lah, dengan knowledge. Jadi bila mana hieroglif tu berjaya diterjemahkan, salah satu yang ada dalam tulisan hieroglif tu adalah satu doa yang mana pengikut Firaun ketika itu berdoa kepada Dewa Amun supaya diberikan kesejahteraan kepada Haman, iaitu pengawas tukang batu. Haman itu jawatannya adalah pengawas tukang batu. Kalau terjemahan itulah, mungkin Haman itu dulu adalah pemimpin yang urusan pembangunan bangunan ni macam Menteri JKR ke kan, Jabatan Kerja Raya ke kan, macam itulah. Ataupun mungkin Ketua Jurutera Binaan ke. Kalau hari inilah jawatannya. Kalau jawatan kita dia panggil pengawas tukang batu. Yang mana kalau ikut sama seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi, ai Haman bakarkanlah untukku tanah liat dan dirikanlah aku bangunan. Maksudnya sama, tally. Di situ secara tak langsung berjaya menunjukkan kepada pihak yang satu lagi bahawa siapa yang sebenarnya salah, yang tersalah fakta, kerana tulisan hieroglif yang ada pada dinding piramid itu telah menyatakan Haman ada di Mesir dan Haman bersama dengan Firaun dan pada ketika itu. So ini antara yang menarik lah yang saya jumpa bila mana kita teliti. Mereka menidakkan ayat ini, akhirnya dengan terjemahnya hieroglif itulah berjaya diterjemahkan. Doktor, Ya? ada 3 soalan daripada serta. Okey. Nak baca satu-satu ke nak sekali? Tak, bagi saya habiskan hieroglif ni. Okey. Okey, satu lagi yang menarik tentang tulisan hieroglif ni. Dalam tulisan hieroglif tu, mereka jumpa pengikut Firaun, dia buat satu dia claim lah, dia buat satu statement, kematian Firaun itu ditangisi oleh langit dan bumi. Pengikut dia buat claim kematian Firaun itu ditangisi oleh langit dan bumi. Sedangkan dalam Al-Quran menjawab kematiannya tidak langsung ditangisi oleh langit dan bumi. Pada ketika itu orang tak faham lah. Walaupun orang baca ayat tu orang tak nampak. Namun ayat itu sebenarnya membalas atau membidas apa yang telah ditulis oleh pengikut-pengikut Firaun di dinding piramid itu sendiri. Itu barulah hari ni manusia nampak. Rupanya Allah dah jawab dah apa yang pengikut-pengikut Firaun katakan. Cuma kita tak dapat faham ketika itu setelah ada manusia yang berjaya terjemahkan balik tulisan hieroglif tu. Okey, silakan ni Daniel kalau ada soalan. Ada 3 soalan. Soalan pertama dulu. Pada pendapat doktor, adakah kerajaan mengambil inisiatif terhadap isu banjir yang berlaku hampir setiap tahun? Jika ada, kenapa ia tetap berlaku? Sebenarnya mana-mana kerajaan pun berusaha untuk mengatasi masalah isu banjir ni. Namun cara kita atasi masalah banjir adalah dengan memberi bantuan. Kebanyakan kita tengok hari ni, bila benda-benda tu rosak, kita bantu pulihkan balik. Bila benda tu rosak, kita bantu pulihkan balik. Kita masih belum mampu lagi mengelak. Kita orang kata mengelak lebih baik dari mengobati. Tapi pendekatan kita hari ni nampak lebih banyak mengobati daripada mengelak. Itu usaha kita hari ni kebanyakan setiap tahun kita akan mengobati. Boleh saya katakan lagi 11 bulan kita akan hadapi hujan yang lebat juga. Dan tak mustahil lah, kita tak naklah doa, tapi tak mustahil lah kalau kita tidak buat sesuatu, maka kita akan hadapi keadaan itu. Sebab seperti mana saya tanya kepada Daniel tadi, apakah proses menarah bukit itu masih berlaku sampai hari ini? Ya, masih berlaku sampai hari ini. Bermakna bencana, teguran yang Tuhan bagi pada kita tu tak mengisafi diri kita pun. Sebab tu kita harapkan pada masa akan datang, kita ada golongan jurutera yang hafiz Al-Quran ataupun yang memahami tentang Al-Quran. Yang mana Dr. Fazli claim inilah pelajar-pelajarnya yang hari ni dekat dengan saya ni, yang bersama dengan saya ni, yang mungkin besok menjadi profesional, yang akan memberi pandangan yang betul. Apa yang akan terjadi bila mana ini diganggu, itu diganggu. Kita tak mahu profesional yang menyembunyikan kebenaran. Bila ditanya apa akan berlaku bila hutan ini dirosak, tak ada apa-apa berlaku. Kerana apa? Melihat kepada habuan yang bakal mereka dapat. Jadi saya tidak mahu cakap pasal siapa yang bertanggungjawab. Saya lebih memilih kesedaran yang ada pada masyarakat kita. Sebab saya tak nafikan, hari ni kita buang sampah ikut suka je. Sebab tu bila kita tengok banjir yang berlaku ni, sampah begitu banyak. Datang daripada mana sampah tu? Datang daripada masyarakat kita lah yang buang.
yang suka-suka hati buang, yang tidak menguruskan sampah dengan baik. Ada orang buat renovation rumah, air singki terus pergi ke longkang dan akhirnya hasil sisa makanan dibuang tersumbat dan menyebabkan banjir juga berlaku lah apabila keadaan itu. Dia semua dia sebenarnya adalah bersangkut paut ataupun sentiasa terkait satu sama lain dengan turap jalannya, dengan rosakkan bukitnya, dengan buangan sampah yang menyebabkan peparitan kita tersumbat. Semua tu berkait dan akhirnya inilah yang kita terima. So kita harapkan satu pandangan yang bernas datang daripada golongan-golongan muda ni yang membawa pembaharuan dan menceritakan apa yang akan berlaku sekiranya kita merosakkan alam kita dan juga terus-menerus kita buat perkara yang sama setiap tahun dengan harapan kita boleh berada dalam keadaan baik, sedangkan mengelak itu lebih baik dari mengobati tu. Itu istilah tu kita guna tu. Tapi kita macam seolah-olah macam mengobati je. Setiap tahun kita akan mengobati. Kita akan sediakan bajet untuk beli TV baru, untuk beli peti sejuk baru, untuk mangsa-mangsa banjir. Kan? Bayangkan berapa kerugian yang kita tanggung. Setiap tahun kita akan habiskan begitu jutaan ringgit untuk beli benda tu. Padahal jutaan ringgit tu mungkin kita boleh guna untuk research dan penyelidikan untuk bangunkan model insan yang akan datang. Lagi soalan yang seterusnya? Soalan kedua, Assalamualaikum. Apa pendapat doktor berkenaan dengan statement banjir yang berlaku di Malaysia ini adalah azab dari Allah? Itulah saya kata tadi, seperti mana ayat Al-Quran mengatakan bahawa telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat. Memang tidak nafikan. Perkara itu cuma yang saya kata tadi, sama ada kita melihat dia sebagai bala ataupun kita melihat dia sebagai ujian. Yang bagi pendapat para ilmuwan, ujian itu dan bala itu sebenarnya benda yang sama. Cuma bagaimana kita melihat. Kalau perkara yang terjadi kepada kita itu menjadikan kita selepas itu lebih baik, maka dia adalah ujian. Kalau perkara itu menjadikan kita lebih teruk, maka itu bala lah, ataupun musibah lah kepada kita lah yang kita terima hari ni, yang kita buat. Sebab ada di kalangan kita tak nafikan. Ada orang bila terima musibah tersebut, dia berubah. Dia mengisafi diri. Tetapi ada orang bila kena ujian tersebut, maka dia mula menyalahkan. Dia menjadi orang kata apa? Kalau bahasa orang kita meroyan tu. Maksudnya dia salahkan orang sana, dia salahkan orang sini, dia hamun orang sana, dia hamun orang sini kan. Dia jadi macam tu. Habis dekat tulisan dia cari je. Jadi rupanya bencana itu tidak mengisafkan. Yang tu kita boleh anggap sebagai azab lah. Itu kita boleh anggap sebagai azab lah kalau orang yang macam tu. Kalau orang yang berubah tu kita boleh anggap sebagai ujian lah. Yang Allah nak berubahkan manusia daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Okey, seterusnya ada soalan yang ketiga. Soalan ketiga, adakah ekonomi Malaysia sekarang dapat menampung dan merancang untuk membina sistem pengairan yang sama seperti di Jepun, di mana sistem pengairan itu mampu mengelak daripada berlakunya banjir? Sepatutnya boleh. Malaysia ni kaya dengan khazanah. Apa yang kita tak ada? Sampai orang pernah bagi kita semenanjung emas. Punya kayanya kita. Emas kita ada, timah kita ada, petroleum kita ada, segala-gala kita ada. Cuma keutamaan tu diberi kepada mana? Keutamaan. Sebab tu kita perlukan golongan cerdik pandai banyak. Sebab golongan cerdik pandai ni dia tak terlalu berharap kepada sumbangan. Dia adalah orang yang memberi. Bila ramai di kalangan kita memberi, maka dana yang ada tu bolehlah kita gunakan untuk buat benda-benda yang dimaksudkan. Tapi apabila rakyat kita masih lagi golongan yang menerima, masih lagi menagih, mahukan sesuatu untuk diri, maka jadi masalah lah. Jadi contoh macam saya ada dana sebanyak sekian-sekian lah. Saya ada 5 orang anak. Setiap anak saya sentiasa minta duit saya. Jadi saya tak boleh guna duit tu untuk buat benda lain. Betul? Tetapi kalau saya ada dana dan anak saya dia ada dana dia sendiri dan dia pun tak perlu dana saya, jadi saya boleh guna dana saya untuk buat benda-benda yang baik. Sumbangan yang baik. Tapi kalau masing-masing masih lagi berharap itu harapan nak sesuatu tu maka lama lagi lah. Jadi kesedaran itulah perlu disampaikan oleh golongan-golongan pelajar kita ni yang ada hari ni. InsyaAllah yang mendidik masyarakat. Bukan senang nak mendidik masyarakat. Rasulullah sendiri pun mengambil masa puluhan tahun, 22 tahun bawa Al-Quran, hampir 23 tahun lah nak mengubah masyarakat. Kita ni, you all ni berada di universiti habis lama pun mungkin 6 tahun. 6 tahun. Bukan senang untuk para pensyarah nak mengubah mentaliti. Jadi sentiasalah mencari ilmu. InsyaAllah kita
Tapi semua saya tak nafikan, you all nanti akan berjumpa dengan pelbagai ragam jenis manusia yang menuntut you all banyak bersabar lah menghadapi keadaan tersebut. Okey, ada lagi soalan ni Daniel? Tak ada Dato'. Tadi So kalau dana tu kita tak banyak usik, so kita boleh buat macam-macam. Tapi kalau dana tu asyik diusik, tu masalah lah kan. Nak buat apa? Asyik kena kacau je kan. Tak boleh nak buat sesuatu. Okey, kita sambung lagi. Okey, saya proceed lagi. Sekejap ya. Tentang piramid tadi, kat mana tadi? Sini tadi. Saya terberhenti tadi. Jadi saya tengok satu simulasi lah, simulasi video yang mereka tunjukkan bagaimana piramid itu dibuat bila mana mereka tahu dia adalah daripada tanah liat dan mereka mula bertanya lah daripada mana pula datangnya tanah liat. Akhirnya mereka jumpa pelombongan tanah liat sekitar dengan sungai yang jarak dia agak jauh dengan tapak pembinaan piramid itu. Maka datang persoalan kedua, daripada mana bagaimana batu yang begitu besar dan berat dibawa. Maka datanglah pelbagai teori. Ada yang mengatakan binaan piramid orang dulu besar-besar. Saya dah close screen ke? Doktor tutup Screen lah. Oh, saya sebenarnya nak ni je, tekan tutup lah. Saya ni saya jarang kat guna Zoom. Biasa guna guna Google Meet ataupun StreamYard. Okey, tapi tak apa. Sekejap saya nak lukis sikit. Dekat sini Okey, nampak blank paper ni Daniel? Kita kertas putih. Blank paper, putih je. Nampak? Tak. Nampak slide binaan piramid. Oh, maksudnya saya bukan share tadi tu. Sekejap saya stop share. Saya pergi share. Sekali lagi Share screen. saya share screen tadi. Dia Okey, delay. nampak Doktor. Okey, alhamdulillah. Baik. Maka datanglah persoalan daripada mana pula datangnya dipanggil batu, macam mana batu besar yang bentuk kuboid ni atau kubus ni dibawa naik. Ada yang mengatakan orang dulu besar-besar tarik, ada yang tolak, diletakkan penggolek-penggolek kayu bawah ni. Pernah dengar ni Daniel? Dalam keadaan mendaki lah, sebab sungai ni di bawah sungai di bawah. Ada yang mengatakan kalau digantikan dengan roda sekalipun belum tentu boleh ditarik. Ada yang mengatakan begitu. Dan akhirnya mereka jumpa mereka jumpa terowong bawah tanah atau laluan bawah tanah yang mereka sangkakan dulu adalah laluan rahsia yang menghubungkan piramid A dengan piramid B dengan piramid C. Tapi dia ada laluan air yang mana digunakan untuk membawa benda-benda berat naik ke atas. Ini berdasarkan kajian yang saya baca lah. Ini piramid, dalamnya ada air, sama ada daripada hujan ataupun dipaksa buruh dia, hamba abdi cedok air masuklah. Dia ada terowong bawah ni. Kemudian terowong ni sampai ke sungai lah. Di sini ada pelombongan tanah liat tu lah. Untuk kekalkan air ini tak turun ke bawah, maka dia letakkan kunci air macam ni. Dia letakkan kunci air seperti inilah. Pernah ni umpama seperti gelas yang ada air, kemudian kita letak straw. Dalam straw tu kita masuk air, tak nak bagi air turun daripada straw tu, kita tutup dengan jari. Pernah buat ni Daniel? Pernah buat macam tu? Benar Doktor. Pernah Selalu main Okey, apa jadi kalau kita angkat jari tu? Apa akan jadi jari? Air yang dalam straw tu akan turun ke bawah kan? Betul? Jadi lepas ni boleh cuba Daniel, tapi jangan guna teh tarik, gunalah air paip Masukkan kayu pucukkan gigi atau mancis dalam ni. Nanti kayu yang atau pancis tu dia akan naik melalui air yang ada dalam straw tu. Dia akan naik ke atas. Kerana ketumpatan. Kerana ketumpatan. Jadi keadaan yang sama juga, bata yang telah dibakar tadi tu diapungkan dengan kayu tadi. Kemudian diangkat, ditolak batu tu masuk dan ditutup. Dan batu yang diapung dengan kayu tu akan terus dibawa naik ke atas. Pintu ni dia buka, batu tu pergi, ditutup. Tujuan buka dan tutup pintu tu sama seperti jari tadi. Kalau semua pintu tu dibuka, air yang dalam piramid tu akan terus mengalir ke bawah. Keluar ke sungai. Mengalir masuk ke dalam sungai. Itu tujuan dia. Jadi batu tu kenapa boleh naik atas? Sebab dia diapung. Maka dia terus naik kerana ketumpatan. Adalah calculation dia. Bukanlah satu batu yang besar dia letak sebatang mancih boleh angkat. Tak adalah. Dia ada kiraan-kiraan dia. Kita tengok satu simulasi. Dia adalah satu teori juga. Bermakna boleh dicabar. Masih boleh dicabar. Tapi antara teori yang lebih apa orang kata masuk akal lah. Lebih logik sikit. Untuk generasi akan datang tengok. Sekarang nampak apa Daniel? Nampak slide. Nampak slide. Okey, betul lah tu. Okay, kita tengok sikit video dia, simulasi ni macam mana mereka menggambarkan keadaan piramid ketika itu. Kita tengok antara yang menarik, banyak lagi rahsia-rahsia yang kita boleh kaji lah. Cuma dalam Al-Quran tak banyak lah. Ayat ni kalau nak cari mungkin kita kena rujuk
kitab-kitab lain lah. Khusus untuk dapatkan fakta, bukan untuk ibadah ataupun syariat ataupun akhlak, untuk wujudkan untuk dapat fakta lain. Dengar muzik dia, dengar sound dia. Benar, Doktor. Baik. In the theory video, we showed the basic principles of getting the massive limestone blocks from the quarry all the way up to the pyramid construction site and then up the side of the pyramid using flotation in simplistic terms. But in reality, if a water lift extended from the ground to the top of the pyramid with only a gate at the top and at the bottom, the water lift would break because of the huge pressures created by the weight of so much water. To combat this, Chris proposes multiple gated Dia kunci air untuk kekalkan air di situ. Ni kunci air. Kita tengok. locks in 50-foot segments, extending up the water shaft. The upshot of doing this is that each section would only be subjected to about 2 bars of water pressure. Also, this would decrease the compression on the floats used to lift the blocks up the shaft. Ada ni, bila pintu ni dibuka, batu yang ada di bawah ni akan naik lah. Ada yang tanya macam mana pintu ni dibuka. Guna orang lah buka, kan? Manusia lah buka atau guna tenaga haiwan. Tak adalah automatik pula. Okay. Kita tengok sambungan video. Blocks would be continually moved upwards in 3s and 4s between each set of locks. Bila sampai di atas, batu ni akan diambil, disusun. Kemudian ditambah lagi air, semakin lama semakin tinggi lah. Dan akhirnya bila dah siap, orang buanglah semua air ni masuk balik ke dalam sungai. Ni contoh macam mana orang dulu. Sebab tu hebatnya Firaun ni hebat. Boleh buat bangunan tanpa petrol dan enjin. Dan menjadi salah satu dari 7 benda ajaib dunia. Kita tak ada internet, dah tak ada masa depan, betul tak Daniel? Anak-anak balik rumah kalau tak ada internet risau. Kalau pergi kedai mamak tu, mamak ada internet. Mamak kata tak ada masa depan ni kedai kan. Marah kedai. Mamak tu pun heran. Awak ni nak makan tu, tak ada internet kan. Kalau tak ada telefon, tak ada kehidupan. Kan, betul tak? Pelajar settingkan telefon nak balik. Kenapa nak ambil telefon? Takut ada orang call. Siapa nak call dia? Perasan. Macamlah famous sangat. Betul tak ni? Kan? Itulah. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya hari ni. Kalau tak ada internet, memang tak ada masa depan. Tak boleh buat webinar hari ni kan. Sebenarnya juga kan. Perlunya internet tu lah. Okey. Okey, yang ni antara satu teori lah. Tapi mudah sikit kita faham dan nampak lebih dekat lagi lah. Dengan logiknya. Bagaimana piramid itu dibangunkan. Mungkin akan datang kita akan jumpa yang lain. Tapi yang menariknya dalam Quran menyatakan binaan itu dari tanah liat. Ataupun batu bata lah yang mana dibangunkan. Mungkin boleh kita fikirkan lah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dia ada bukanlah piramid. Iaitu piramid dibangunkan 1000 tahun lebih awal. Namun tidak ada masalah kerana ayat itu sendiri menunjukkan cara binaan itu dibuat. Binaan itu tak ada masalah. Binaan apa pun tak ada masalah. Yang pastinya caranya adalah dengan membakar batu bata, membakar tanah liat untuk dijadikan batu bata. Okey. Boleh saya proceed? Daniel, ada lagi soalan? Boleh Doktor, setakat ni tak ada soalan. Saya suka share